Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Kita sambung lagi dengan topik yang sama, topik power screw, fastener and RD connection. So kita masih di bawah topik fastener. So sebelum ni kita dah tengok pasal tension joint in the under static loading. Kita tengok dah macam mana kalau kita kita assemble that bolted connections, dan kita ada di that apply external load tu, okey, apa akan terjadi di dalam bolt dan juga apa akan terjadi dalam plate. So kita dah discuss in detail di dalam tu. So cuma kita ada beberapa isu yang kita pending hari tu, okey, sebab untuk mencari fraction yang diperoleh oleh bolt ataupun plate, so kita perlukan ada satu ataupun dua variable yang kita masih pending lagi, iaitu adalah stiffness of bolt tu sendiri dan juga stiffness of parts. Okay, so hari ini kita nak tentukan macam mana kita nak dapatkan these two variable yang kita masih pending. Okay, alright, so kita tengok yang mudah dulu. Okay, kita tengok yang pertama, stiffness of bolt. Okay, so pertama yang kita nak tengok hari ini adalah stiffness of bolt. Okay, so macam mana kita nak cari this K sub B ni? Alright, so ni basically equation yang kalau saya tunjukkan selepas ni, dia punya final equation ni adalah equation yang kita dah belajar di dalam subject strength. Okay, tapi kita go through macam mana kita nak tengok. So basically dia punya basic idea dia datang daripada equation ni. Okay, F sama dengan Kx, okay, ataupun K delta. Okay, rumus apa? Rumus untuk pemanjangan spring, okay, ataupun force yang acting di dalam spring. So dia adalah berkadar terus dengan delta, dan kita ada satu constant di situ adalah dia punya stiffness. So itu dia punya basic idea. Contohnya kalau kita tahu stress basically adalah modulus yang kali dengan strain. Ini pernah belajar dalam strength. Dan kita tahu that stress ni kalau kita secara fizikal kita boleh quantify dia menggunakan force, okay, divided by area. Dan strain pun kita boleh quantify juga. So strain ni kita boleh quantify berdasarkan pemanjangan bahagi dengan panjang asal of objek tu. So kalau saya replacekan di stress ke dalam equation ni dan di strain ke dalam equation ni, so basically kita akan dapat bentuk dia lebih kurang macam ni. F divided by A, dan E ni sama dengan delta over L. So let's say saya transformkan kepada bentuk delta. Okay, saya jadikan delta equals to apa tu kita dapat FL over EA, dan saya masukkan delta ni ke dalam equation yang ni. So basically apa yang kita akan dapat adalah, so F sama dengan K, so delta yang ni adalah FL over EA. So basically this FL over EA ni, okay, so since saya ada F ni, so F ni saya boleh potong, okay, bagikan dapat 1. Alright, so saya tinggal K ni dapat 1 lah, basically dapat 1 di situ. Dan saya dapat basically K ni adalah K EA over L lah. Okay, ataupun untuk case bolt ni, basically kita akan tulis dia sebagai K bolt equals to E bolt kali dengan cross sectional of the bolt sendiri ataupun divide by grip length. Okay, so ni adalah equation untuk KB, okay, yang kita boleh gunakan untuk determine nilai KB lah, stiffness joint factor. So dia adalah berdasarkan equation mechanics yang kita dah belajar di dalam strength of dalam subjek strength lah. Okay, tapi sebelum kita teruskan, kita define dulu apa tu. So KB kita tahu tadi adalah stiffness, okay, stiffness of the bolt. Okay, so ni ada stiffness of the bolt. Dan kita ada this EB. So EB adalah modulus of elasticity. Okay, for the bolt. Okay, so this is one of the material property.
yang kalau kita ada stress strain curve, okay, basically dia, kalau di bahagian elastic domain tu kita cari dia punya gradient. So basically kita akan dapat modulus yang ataupun kita panggil sebagai modulus of elasticity. Dan kita ada this AB, AB ataupun kita boleh panggil sebagai AT, okay, tensile stress area, okay, ataupun kita boleh tulis dia sebagai cross, okay, sectional area of the bolt ataupun tensile stress area, sebab kita bila dalam connection berarti yang akan berlaku adalah tension, so tension akan berlaku dalam tu. So sebab tu cross sectional area ataupun AT yang kita tengok dalam table 15.1 dan 15.2, 51 untuk UNS system dan juga 15.2 untuk ISO system, ada satu kolom tu adalah AT. So kita boleh gunakan that value di dalam table tu lah. So boleh, basically kita boleh refer table 15.1 okay, and or table 15.2. so 15.1 for UNS system, 15.2 for ISO system. Okay, so itu kita dah tengok dah sebelum ni. Okay, right. So dan kita ada satu lagi di sini adalah kita sebagai grip length. Grip length ni kat mana grip length ni? Okay, so kalau saya boleh lukis balik lah okay, untuk case ni. So kalau saya ada dua plate macam tu dan saya lubangkan dan saya letak this bolt and nut, okay, biasa itu adalah dia punya thread tu. So this is my bolt dan this is my nut. Okay, so grip length adalah panjang macam panjang plate tu yang menggigit benda tu. Itu adalah, this is the grip length lah yang kita cari lah. So dia bukan panjang bolt. So untuk case ni kalau kita tengok kat sini, ini adalah panjang bolt. Okay, this is a length of bolt. So yang ni, so untuk case ni bukan length of bolt. Okay, bukan ini yang kita nak. Kita nak this grip length yang menggigit benda tu. Okay, so hati-hati bila buat calculation, jangan salah definition. Sebab yang kita nak tengah analisis adalah pada yang kedudukan yang dia grip tu. So basically pada kedudukan ni stress dia is zero lah. Sebab dia adalah sebab dia di bahagian luar, bukan di dalam grip tu. Stress sama dengan zero pada kedudukan ni lah. Tapi di dalam ni stress ada Fi. Okay, so stress dia ada lah, ada value bukan Fi lah. Fi tu adalah initial. So since dia ada initial tension, basically dia ada stress lah. So stress dekat kawasan ni, okay, so, bukan kosong lah, tapi kawasan yang di bahagian luar tu adalah kosong sebab dia free space kat situ. Okay, tak tiada grip kat situ. Alright. Okay, hopefully faham apa maksud saya kat sini. Okay, so itu adalah grip length. So berdasarkan tiga parameter ni, AB, AB dan juga L, kita boleh dapatkan nilai stiffness of the bolt. Okay, so stiffness of bolt tak berapa susah nak cari. Cuma isu dia sekarang adalah yang kita masih pending lagi satu adalah macam mana kita nak cari stiffness of the plate. So ini yang sedikit isu sebab dia tidak direct macam tu. Stiffness of the plate. So ni dia quite tricky sikit dan nak explain dia pun tak mudah juga nak explain dia. Okay, dan equation dia pun marvelous juga. Memang equation dia yang paling mahal kat sini, paling susah. Okay, so let's say saya paste satu gambar kat sini. Kita ada satu gambar, cantik, besar betul gambar ni. So let's say saya kecilkan sedikit. So let's say ini adalah kita punya assembly yang kita dah tengok sebelum ni. Alright. So dalam gambar ni kita ada dua plate kat situ dan juga kita ada bolt dan juga nut lah yang assemble untuk these two plate. Alright. Cuma untuk case ni, so bila kita ketatkan bolt, okay, so basically apa akan jadi, plate tu akan rapat sebabkan ada compression. Tapi compression tu sebenarnya dia bukan apa maksud saya kat sini, dia bukan
linearly proportional dia punya pressure tu dia gigit tu seolah-olah macam bagi pressure macam plate ni. So bolt ni, kepala bolt tu sebenarnya macam bagi some pressure ke atas plate dah. Dan plate tu sebenarnya pressure tu dia bukan directly proportional macam tu dia bukanlah load tu pressure tu dia bukan kat atas plate tu bukan secara linear begitu, tapi dia macam seolah-olah macam bentuk trapezoid macam tu bukaan kan. Bukaan tu seperti trapezoid dia punya loading tu Sebab tu untuk kes ni dia ada beberapa assumption yang dibuat. Contoh assumption yang dia dah buat contohnya dia assume that dia adalah dipanggil sebagai area, effective area. Kalau saya boleh loretkan effective area di sini, this effective area ni. So kalau kita tengok shape dia bukan bentuk macam bentuk lurus tapi dia macam ada some angle sikit, dan angle yang dia kenakan adalah lebih kurang 30 darjah Kalau kita tengok sini kita ada 30 sudut 30 darjah di situ. Ni kalau saya padam sikit balik. Kalau kita nampak kat situ dia ada 30 darjah bukaan tu. So pressure yang dikenakan dia bukan directly macam tu, tapi dia macam kena kuat, di atas kuat, dan dia akan distribute macam tu dia akan ada bukaan macam tu So itu adalah assumption dia. Ini bukan assumption sebenarnya, dia adalah daripada research research daripada seorang researcher. So dia buat some research dan dia nampak dia punya distributed load tu adalah bentuk seperti double cone ataupun kita panggil sebagai double cone shape ataupun barrel shape. Seperti dalam gambar rajah ni. Sebab tu stiffness untuk case yang ni adalah sedikit dia tak direct macam yang tadi lah macam KB jadi. So KB tu very direct daripada equation, tapi yang ni dia perlu buat something dan dia tak direct macam tadi lah So dia ada beberapa jenis assumption yang dia gunakan dalam case ni contohnya contoh untuk case ni dia akan gunakan equation yang lebih kurang sama macam tadi, sedikit saja, tapi bukan direct lah sebab dia punya area dia sekarang kalau kita tengok dia punya area of plate ni yang saya loretkan ni, area of plate ni bentuk barrel kan. This is effective area of the plate. AP ni adalah effective area of the plate. So effective area of the plate ni bentuk dia adalah bentuk barrel lah so dia bentuk shape dia pelik so since bentuk dia bentuk barrel, sebab tu kita apalah kita ada beberapa equation yang dia develop daripada sini. So contohnya effective area yang tadi tu AP tadi yang kali biru tu so dia dapat equation dia lebih kurang bentuk macam ni, pi over 4 berdasarkan setup di atas dia adalah dalam kurungan dw plus apa nama tu d2 divide by 2 square minus d lah Jadi this is the effective area yang kita baru labelkan tadi yang ni this effective area. So dia menggunakan effective area macam tu, dan dia juga menggunakan this expression juga contohnya di delta T sama dengan delta F P delta P sorry bukan delta P dia gunakan dx, sorry my mistake kat sini kenapa tak ada padam ni delta x so dia quite dia tak basically dia tak direct lah alright, dia tak berapa direct kat sini. EP AP so AP ni dia masuk kat sini macam tu. Alright, dan sebab D dalam bentuk D kan, so D ni apa dibuat, so nak jadi dalam bentuk yang biasa dia akan perlu ada cacing tu apa nama dia, integral lah so dia perlu buat integral daripada 0 ke D. Dan dia replace juga DW ni dengan kita tahu DW ni ataupun washer punya size ni adalah 1/5 kali ganda daripada size of screw D. Dan dia replace juga D2 D2 dalam gambar raja ni juga nampak ni kalau ni D2. So D2 ni pun dia replace juga dengan
apa nama dia, D2 plus L tangent 30 darjah tadi. Okey, so dia replace semua ni, okey, benda-benda ni dia masukkan D2 dalam ni, DW dalam ni. okey, so bila jadi tu okey, alright, dan dia guna juga this relation juga, K members sama dengan 1/K plus 1/K juga. okey, sorry, 1/Km. So dia juga guna expression ni juga. okey, so dia masukkan juga nilai K yang tu ke dalam ni. okey, so sebab tu dia complicated lah. okey, so dia jadi complicated dan dia akan jadi satu equation yang kita akan gunakan. So jangan risau, kita tak apa macam derive equation pun kita hanya cuma guna saja. So jangan risau, kita hanya guna saja. So basically dengan menggunakan semua expression dekat atas ni yang saya tulis-tulis ni, okey, dan integrate daripada 0 sampai delta. So basically 0 sampai delta pula, 0 sampai L grid length. So basically kita akan dapat equation yang ni 0.58 pi E P D divided by 2 ln, okey, dalam kurungan 0.58 L saya asyik lupa je 5 ni, okey, tambah 0.5 D, okey, macam tu, dan kita divide by 0.58 L plus 2.5 D. okey, so ini adalah equation untuk parts yang di dalam clamp tu lah, kedua-dua parts pula. okey, so mengancam equation dia, okey, kalau kita tengok sini dia ada 0.58 pi EP. EP adalah stiffness of the two plates tu. okey, so dia adalah sizing dan L adalah grip length lah. okey, alright, so kita tulis sikit apa definition untuk setiap tu tadi, variable tu. So contohnya EP tadi adalah stiffness, alright, salah sikit, saya nak tulis apa KP biasalah dah tua sikit, minta maaf lah. So stiffness of the parts, okey, tu adalah KP. Dan kita ada EP, jadi EP adalah modulus of elasticity, of the parts, okey, of the two parts tu. okey, usually untuk case kita akan buat dia adalah parts yang sama lah. Tapi kalau dekat parts yang berlainan, dia tak boleh guna directly equation yang tadi tu lah, KP ni tadi. Okay, EP, dan kita ada D tadi. So D ni adalah size of screw, okay, size of screw ataupun kita boleh panggil sebagai major hari tu kan, major ataupun nominal diameter lah, nominal size. okay, so D dan L adalah seperti yang kita baru tengok tadi, adalah grip length. okay, alright, so so ini equation dia yang menarik tu, KP. okay, alright, KB dan juga KB. So KB very direct, AB EB over L. okay, very direct, kita boleh gunakan terus. okay, tapi cuma KP ni dia punya derivation dia macam haram sikit lah. okay, so dia assume sebagai bentuk double cone, okay, ataupun bentuk barrel. okay, dia punya load tu, dan effective area dia macam tu, dan dia kira berdasarkan semua equation yang saya tunjuk kalau merah ni waktu dia integrate. So selepas dia integrate tu, dia dapat this kind of expression lah, KP macam ni bentuk dia, dan kita akan dapat lah kedua-dua tu. So bila kita dah dapat kedua-dua KB dan juga KP, so basically kita dah boleh kira stiffness joint factor lah, sebab kita ingat hari tu, so stiffness joint factor adalah KB plus KP. okay, so bila ada kedua-dua KB dan juga KP, kita dah boleh cari C. So dapat C, kita akan tahu berapa percentage yang diambil oleh bolts dan juga berapa percentage yang diambil oleh parts tu sendirilah. okay, dan usually untuk case ni usually for typical application, selalunya nilai KP ni dia adalah selalunya 3 kali ganda KB. Selalu macam tu. Saya buat macam ni lah. Usually typical application
selalunya dia akan jadi macam tu. Okey, tapi ini sebagai apalah, sebagai judgement saja. Okey, sepatutnya nilai KP tu adalah lebih kurang dia 3 kali ganda lagi besar, lebih kurang macam tu. Lebih kurang okey. Sebab tu kalau kita kira nanti untuk kes C, okey. C untuk kes ni, kalau KP tu adalah lebih kurang lebih kurang 3 kali ganda KB, kalau kita replacekan this rumus ni, okey. So kita replacekan KP ni ke dalam ni, kalau kita try untuk replace, so C ni, so dia adalah lebih kurang, okey, KB plus 3 KB. So kita akan dapat dia berapa ni? So saya dapat KB adalah 4 KB, ataupun kita akan dapat potong-potong lebih kurang 0.25 lah. So sebab tu C ni dia range dia, kadang-kadang range dia adalah kadang-kadang range dia adalah 0.2 sampai dia jarang lah sampai 0.5 lah. Okay, so ni typical range of C lah. Okay, so C range dia macam tu lah. Selalunya kalau boleh, kalau kita nak design, kita kalau seboleh-bolehnya nilai C tu kalau boleh dikurang daripada 0.5. So tak boleh design C greater than 0.5. Yang ni bagi saya dia adalah design yang salah. Sebab apa, kita kalau boleh nak C tu kalau boleh sekecil yang mungkin lah, nilai C tu. Sebab kalau C besar, dia akan menjadikan delta FB tu besar. So bila delta FB tu besar, maksudnya bolt tu vulnerable untuk lagi cepat patah lah. Memang dalam kes ni bolt akan patah, macam mana pun kita akan assume selalunya plate akan patah kemudian. Tapi kalau boleh, bila nak design, kita nak pastikan C tu kecil, supaya nanti beban yang diambil oleh parts tu besar. Sebab part ni dia boleh tahan greater load, compare dengan bolt lah. Bolt ni selalunya tak boleh greater load, kalau tidak dia akan mudah patah. Okay? So ini salah satu requirement lah, kalau kita nak design C, dan juga salah satu indikator juga, macam kenapa KP tu sentiasa lagi besar lah. KP tu mesti sentiasa berapa kali ganda besar sikit daripada nilai KB lah, supaya kita nak pastikan C tu kecil dan fraction yang available bolt tu adalah rendah lah. Okay, so saya rasa cukup saja untuk case ni. So kita nak tengok lagi satu topik nanti, sebab kita masih tak berapa habis lagi. So kita nak tengok lagi satu topik yang kita panggil sebagai safety factor for a joint. Sebab dalam kes ni kita masih tak discuss lagi pasal safety factor. Dan apa yang kita buat ni selalunya adalah yang kita consider sebagai safety factor, dia adalah satu. So macam mana kalau saya nak consider safety factor tu adalah 2? So itu yang kita akan discuss nanti untuk the next class nantilah. Okay, saya rasa cukup saja untuk case yang ni. Okay, macam mana kita nak tentukan stiffness of bolt dan juga parts. Kita jumpa lagi next class dengan safety of factor for a joint. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.